Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ada di kampung di Itali dan mungkin bising sikit lah background noise ni. Ada bunyi anjing menyalak, ada bunyi burung. The birds are all out today, nice and sunny, and the birds are singing. Boleh dengar mungkin dalam video ni lah. Anyhow, hari ni saya nak bincang tentang isu pengumuman Anwar Ibrahim bahawasanya dia akan duduk di dalam lembaga pengampunan untuk menentukan pengampunan ataupun permohonan untuk pengampunan dari Najib Tun Razak. The issue is yang sedang dibincang, hangat dibincang hari ini ialah wajar atau tidak, sesuai atau tidak, betul atau tidak untuk Najib diberi pengampunan. Mereka membincang perkara ni dari segi peraturan, undang-undang, perlembagaan ataupun kelazimannya. Ada ke wajar diberi pengampunan sebelum seseorang tu telah menjalani sekurang-kurang separuh dari hukuman. Bermaknanya Najib ni dihukum 12 tahun, sepatutnya hanya selepas 6 tahun sahaja baru boleh diberi pertimbangan. Ataupun kalau tolak 1/3 maknanya 8 tahun, so separuh maknanya 10 tahun. So bermakna 3 tahun setengah lagi, sekurang-kurang 3 tahun setengah lagi, ataupun 5 tahun setengah lagi, bergantung kepada nak ambil kira 1/3 tu tolak ke tidak dan sebagainya. Anyhow, ramai yang duduk bincang ni whether dari segi moral, okey, tak usah kira lah dari segi undang-undang, dari segi perlembagaan ataupun peraturan. Dari segi moral, is it morally correct untuk Najib diberi pengampunan apabila tak lebih kurang tak sampai setahun dia menjalani hukuman, padahal hukuman dia 12 tahun. Kita kalau lihat dari segi itu memang susah kita nak mencari justifikasi. Tidak ada justifikasi. If we talk about the law, the constitution, and the procedure, dan dari segi moral, is it morally right or wrong dan sebagainya. Sebab kita kena ingat, maknanya rakyat ataupun pengundi tukar kerajaan, tolak kerajaan UMNO Barisan Nasional oleh kerana isu 1 MDB dan isu-isu yang berkait dengan 1 MDB, misalnya SRC International. So, kalau kita selepas mendapat sokongan rakyat, selepas mendapat undi rakyat, berdasar kepada satu jenayah, satu kesalahan telah dilakukan oleh kerajaan, oleh UMNO, oleh Perdana Menteri Najib Tun Razak semasa itu, dan selepas menang pilihan raya kita buat U-turn, itu menipu rakyat, mengkhianati rakyat. Maknanya kita ni mengguna pengundi untuk nak dapat kuasa, lepas dapat kuasa ni kita betray pengundi, kita mengkhianati pengundi dengan tindakan kita mengampunkan Najib Tun Razak. Itu tikam belakang rakyat, tikam belakang pengundi dan sebagainya. Tapi isu ni sekarang is not about Najib. Kita tak boleh ambil kira Najib. This is not about Najib's future, is about Anwar's future dan juga UMNO's future. So, tindakan yang perlu diambil 28 hari bulan ni di dalam menentukan nak bagi ke tak mau bagi pengampunan kepada Najib, bukan about Najib. It's not about Najib. In fact, senang kalau Najib tidak ada. Kalau Najib mati misalnya, dan tidak perlu mereka membuat sesuatu keputusan. Isu dia sekarang ni, kebaikan untuk Anwar, kebaikan untuk Zaid Hamidi ataupun UMNO. Kalau tindakan tidak diambil, dia orang tidak buat satu keputusan atau mengambil satu tindakan, yang akan sakit ialah Anwar, Zaid dan UMNO. Forget about Najib. Yang sebenarnya dia orang tak peduli pasal Najib, because Najib is not important anymore. What's important is keputusan yang diambil, tindakan yang diambil untuk masa depan Anwar,
Zaid dan UMNO. These are the three main players sekarang ni. Najib ni hanya diguna sebagai platform, sebagai landasan untuk menentukan survival Anwar, Zaid dan UMNO. It's not about Najib's survival. It's not about Najib's future. It's using Najib for the future and the survival of Anwar, Zahid dan UMNO. So, kalau kita lihat dari angle itu, dari segi itu, bermaknanya isu undang-undang, isu peraturan, isu perlembagaan tidak wujud. Tak perlu kita bincang sebab itu semua tidak akan menyelamatkan Anwar ataupun UMNO. Yang akan menyelamatkan Anwar dan UMNO ialah keputusan politik yang mereka ambil di dalam bulan ini sebelum habis bulan Ramadan, sebelum masuk hari raya. They have to do something. Not for Najib's survival, not for Najib's future, not for Najib's welfare, but for the survival, future, welfare of UMNO and Anwar. So, kalau kita boleh lihat dari segi itu, from that angle kita lihat dan kita lebih memahami dan taklah kita ni duk soal ini, soal itu, timbul isu ni, timbul isu tu yang tidak relevan langsung kepada isu utama, iaitu the political decision they make, keputusan politik mereka ambil untuk menentukan yang Anwar, Zaid dan UMNO selamat. That is what. Keselamatan Najib is not an important issue di dalam langkah-langkah yang akan diambil. So, dengan kita memahami perkara ini, barulah kita boleh menghayati tindakan yang akan diambil, keputusan yang akan diambil 28 April ni. Now, Anwar duduk di dalam lembaga pengampunan. Orang dok kata sekarang ni kita bergantung kepada Agong. Agong setuju ke? Agong tak setuju. It's not about Agong. Agong will take advice. Agong akan dinasihati oleh lembaga pengampunan. Kalau lembaga pengampunan bermesyuarat 28 April ini dan mereka membuat keputusan yang wajar Najib diberi pengampunan, dan ini keputusan lembaga pengampunan dan ini yang lembaga pengampunan akan recommend kepada Agong, maka Agong akan ikut. Agong tidak akan buat keputusan independen, iaitu Agong tidak ada kuasa mutlak di dalam menentukan Najib boleh atau tidak diberi pengampunan. It's not the Agong's decision. It's not the Agong's choice. Agong akan bertindak berdasar kepada apa yang direkomend, apa yang dinasihati oleh lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan will advise di Agong, akan menasihati Agong. Inilah yang sepatut dibuat, iaitu Najib perlu diberi pengampunan atau Najib tidak layak diberi pengampunan. Either or. Yes or no. Dua tu sahaja. Kalau yes, recommend ataupun nasihat dari lembaga pengampunan, maka Agong terpaksa ikut. Kalau no pun, Agong terpaksa ikut. So the decision is not Agong's decision. The decision, keputusan ialah keputusan lembaga pengampunan. Agong cuma terima nasihat dan bertindak berdasar kepada nasihat. That is what is going to happen. Jadi sekarang ni, sekira Agong bertindak opposite, Agong bertindak maknanya melanggar nasihat lembaga pengampunan, maka Agong sudah tidak ikut perlembagaan. Agong has gone against the constitution. Agong just take advice. Dengar saja. Kalau dia kata bagi, bagi. Dia kata tak bagi, tak bagi. Agong tak boleh nak langgar nasihat dari lembaga pengampunan ataupun
nasihat dari Perdana Menteri. This is very important. The Agong will act on the advice of the Prime Minister. Clear di dalam perlembagaan. Agong akan bertindak berdasar kepada nasihat Perdana Menteri. So, kalau Perdana Menteri kata besok kita umum raya, besok umum raya lah. Kalau Perdana Menteri kata lusa kita umum raya, maka lusa lah. Agong tak boleh nak kata saya tengok bulan, saya rasa besok atau lusa. No. Kalau kerajaan kata macam ni, ikut aja. Tak boleh nak buat keputusan sendiri berdasar kepada your own feeling ataupun your own thoughts. Tak ada. So, the issue is this sekarang. Agong akan beri atau tidak pengampunan kepada Najib pada 28 April. Itu bergantung kepada nasihat lembaga pengampunan. Kalau lembaga pengampunan say give, you give. Kalau say don't give, you don't give. Yes or no is not up to Agong, is up to lembaga pengampunan. And this has to be very clear. Orang duk ingat ni sekarang ni Agong ni macam mana. No. It's nothing to do with Agong. Agong tak ada kuasa untuk menentukan Najib boleh atau tidak diberi pengampunan. It's up to lembaga pengampunan. So, satu dari ahli lembaga pengampunan ialah Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri. Dan nasihat kepada Agong akan datang dari Perdana Menteri. So, orang yang akan menasihat Agong beri atau tak beri pengampunan akan duduk dalam mesyuarat. Dia akan hadir dan akan jadi seorang yang menentukan keputusan mesyuarat. Bermaknanya Perdana Menteri is in the lembaga pengampunan. So Perdana Menteri tidak akan terima nasihat dari lembaga. Orang duk ingat lembaga pengampunan akan nasihat Perdana Menteri. Perdana Menteri pula akan nasihat Agong. No. Perdana Menteri is in the meeting. Di dalam lembaga ataupun komiti yang akan menentukan. So, yang semua duduk di dalam lembaga pengampunan tu semua di bawah Perdana Menteri. Perdana Menteri is yang tertinggi sekali. Right at the top. So, kalau Anwar masuk mesyuarat dan Anwar kata, saya rasa kita bagilah pengampunan kepada Najib. The rest of the lembaga, ahli lembaga tidak akan, no, YAB, kami tak setuju. Tak ada. Dan mengikut kelazimannya, what is normally done, malam sebelum mesyuarat, mereka akan terima panggilan dari Jabatan Perdana Menteri. The Prime Minister's Office akan panggil telefon ahli-ahli lembaga dan beritahu besok dalam mesyuarat, keputusan Perdana Menteri ialah seperti berikut. Perdana Menteri setuju nak beri pengampunan kepada Najib, maka awak orang semua je setuju sajalah. Tak payah kita bincang, kita bahas, kita debate panjang lebar. The decision is PM nak bagi. Okay? So tomorrow dalam mesyuarat, semua kena say yes. That is what's going to happen. Dan siapa tak faham politik Malaysia, maka mereka akan ingat, benda ni belum tentu lagi, benda ni bergantung kepada Agong. Kalau Agong setuju, okey. Kalau Agong tak setuju, Agong tidak akan tak setuju. Agong akan ikut apa yang dinasihati, dan nasihat dari Perdana Menteri, walaupun ditulis sebagai nasihat, the king or the Agong will take advice. Shall take advice. Bila kata shall take advice tu, bukan dia beri option, bukan ada prerogatif, bukan maknanya you shall take advice, tapi kalau you tak mau terima pun tak apa. No. Shall take advice maknanya secara tak langsung Agong akan diarah untuk membuat keputusan seperti berikut. Itu arahan, bukan nasihat. Walaupun ditulis Agong shall take advice dalam bahasa Inggeris. Shall take advice tu bermaknanya wajib. Not option. Bukan pilihan. Ini kita kena faham. Orang banyak ingat ni, Agong ni dia akan dengar nasihat, lepas tu dia fikir sendiri. No. Agong will not terima nasihat dan fikir sendiri. Agong akan bertindak seperti dinasihati, bermaknanya wajib bertindak
Mengikut nasihat. So it's not nasihat, it's arahan. Ini kita kena faham. Bahasa Inggeris ni dia diguna, tapi kalau kita tak faham bahasa Inggeris ni, kita ingat shall take advice ni is, maknanya you ada pilihan. Tidak. Itu arahan. You kena buat apa yang you disuruh. So that is yang penting sekali kita tahu, iaitu kalau lembaga pengampunan saya bagi. Kalau kata jangan bagi. Agung tidak ada option, tidak ada pilihan untuk menentukan bagi atau tak bagi. Agung akan buat seperti diarah melalui kononnya nasihat. So that's very important. So kalau sekiranya Anwar duduk di dalam lembaga pengampunan, mustahil pengampunan untuk Najib tidak akan dipertimbangkan atau tidak akan dilulus. Oleh kerana sekira Anwar sudah duduk dalam lembaga atau duduk di dalam mesyuarat, Anwar tak boleh pusing yang kata yang sebenar saya sokong, tapi dah ahli lembaga. Tak boleh. You sudah duduk dalam mesyuarat, bermaknanya tindakan lembaga ialah you sama terlibat. It's your decision. You tak boleh dah nak salahkan lembaga pengampunan mereka ni buat keputusan mereka sendiri. Tidak. Once Anwar duduk di dalam lembaga pengampunan, di dalam mesyuarat, maka keputusan lembaga ialah keputusan Anwar Ibrahim. Kalau lembaga kata bagi, maknanya is Anwar yang kata bagi. Kalau lembaga kata jangan bagi, maknanya Anwar yang beritahu jangan bagi. The decision is not lembaga anymore. The decision is Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia yang akan menentukan Najib dapat atau tak dapat pengampunan. Anwar, he's the man who will decide. Okay? Dan Agung terpaksa ikut apa Anwar nak. Kalau Anwar bagi tahu Agung bagi, Agung terpaksa setuju bagi. Kalau Anwar kata jangan bagi, Agung pun has no choice, tapi jangan bagi. So, ringkas cerita, bukan lembaga, bukan Agung, Anwar yang akan menentukan 28 hari bulan ni Najib dapat atau tak dapat pengampunan. Tak ada orang dalam dunia selain dari Anwar satu orang sahaja yang akan menentukan masa depan Najib. Now, Anwar ada pilihan tak? Anwar boleh masuk mesyuarat, bincang, bahas, and then let's decide whether to give. Ada tak option, pilihan? No. Sekarang ni UMNO sudah bagi ultimatum kepada Pakatan Harapan, kepada kerajaan atau kepada Anwar Ibrahim. Kalau Anwar tidak beri pengampunan kepada Najib, maka 30 ahli parlimen barisan akan keluar dari kerajaan. 30 members of parliament dari barisan nasional, iaitu termasuk 26 dari UMNO, akan keluar dari kerajaan dan kerajaan Anwar akan kehilangan 30 kerusi parlimen. That one confirm. Tidak ada tolak ansur, okay? Tidak ada pertimbangan atau perbincangan. It is mutamat. If Najib doesn't get pengampunan, 28 April, 30 members of parliament, 30 ahli parlimen barisan akan keluar kerajaan. Dan kalau ini berlaku, beberapa ahli parlimen dari parti-parti Sabah Sarawak juga akan keluar. Bermaknanya akhir kalam, okay, at the end of the day, kerajaan Pakatan Harapan akan reduce kepada tidak sampai 100 kerusi parlimen. They will have less than 100 parliament seat. Kalau berlaku, okey, Pakatan Harapan joint venture dengan Barisan Nasional dan parti-parti Sabah Sarawak, kalau kerusi mereka turun kurang dari 100 ataupun 110 lah. Tapi dalam keadaan ini kurang dari 100. But even if ada 110 sekalipun, masih tak cukup. Kerajaan Pakatan Harapan akan jatuh. Anwar akan terpaksa menghadap pergi menghadap Agung dan minta Agung bubar parlimen supaya pilihan raya baru PRU 16 boleh diadakan. PRU 16 akan diadakan dalam 60 hari.
Okey, selepas parti-parti seperti Barisan dan yang di Sabah Sarawak undur dari kerajaan, keluar dari kerajaan, dan kerajaan Anwar, kerajaan Pakatan Harapan runtuh. The government will collapse. Dan bila government collapse tu, kena bubar parlimen dan adakan PRU baru. Dia tak boleh nak adakan Perdana Menteri baru sebab jumlah kerusi Perdana Menteri tak cukup. Jumlah kerusi Perdana Menteri hanya 80 lebih. 30 kerusi short. Pakatan Harapan is short of 30 seats. Dan 30 seats ni, kalau masuk Sabah Sarawak, more than 30 lah. Tapi kalau Sabah Sarawak ikut Barisan, keluar dari kerajaan, that's the end of Anwar. Anwar's government collapse, Pakatan is gone. Anwar tidak lagi Perdana Menteri, PRU 16 perlu diadakan. Jadi keputusan 28 April ni, adakah nak bagi atau tak pengampunan kepada Najib, akan menentukan selepas 28 April ni, kerajaan yang ada, kerajaan Pakatan Barisan ni masih ada, masih wujud atau tidak. That's very critical. So this is not about Najib. Nothing to do with Najib. This is about Anwar Ibrahim's government. Whether Anwar Ibrahim punya kerajaan ni akan wujud ke tidak hujung bulan ini. So keputusan yang Anwar buat, perlulah keputusan yang akan menyebabkan Barisan Nasional masih duduk di dalam kerajaan Pakatan Harapan. And any decision yang menyebabkan Barisan Nasional keluar dari kerajaan Pakatan Harapan is not for the interest of Anwar Ibrahim. So isu dia, apa akan menyebabkan atau menentukan kerajaan Barisan Nasional duduk dalam kerajaan Pakatan Harapan? It is whether Anwar bagi atau tidak pengampunan kepada Najib. So, Anwar akan bagi pengampunan kepada Najib. Oleh kerana sekira tidak, kerajaan Anwar akan runtuh. Anwar akan terpaksa bubar parlimen dan mengadakan PRU 16. So, that is what has to happen. Dan apa tindakan Anwar buat sebaliknya? Ialah tindakan suicide, tindakan bunuh diri. Dan Anwar tidak akan bunuh diri. Anwar will not commit suicide. Okay. Walaupun dia terpaksa memberi pengampunan kepada Najib dan terpaksa menasihati atau arah agung untuk memberi pengampunan yang direkomend, yang dinasihati oleh lembaga pengampunan. In this case, lembaga pengampunan maknanya Anwar lah. Dan nasihat kepada agung bermaknanya arahan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.